gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to... Definisi literasi bahasa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, literasi dikatakan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Seterusnya, perkataan literasi berasal daripada bahasa Latin iaitu literatus yang membawa maksud orang yang belajar. Literasi turut disebut sebagai celik huruf atau kenal huruf yang merangkumi keupayaan membaca dan menulis atau keupayaan menggunakan bahasa untuk membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Definisi alat dan bahan pengajaran. Menurut Muhammad Dahlan bin Muhammad Ramli, dalam Juriah Long dan bin Muhammad Nur 1990, alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran ialah apa-apa sahaja perkara atau benda yang diperlakukan atau digunakan oleh guru untuk membantu murid belajar dengan lebih berkesan dan menarik. Bagi jenis-jenis bahan pengajaran, terdapat 3 jenis bahan pengajaran yang saya telah kemukakan di sini. Jenis bahan yang pertama ialah bahan prosa. Bahan prosa ini seperti makalah, rencana, esei, cerita, drama dan berita. Jenis bahan yang kedua pula ialah bahan puisi. Bahan puisi ini merangkumi pantun, syair, seloka, gurindam dan sajak. Jenis bahan yang ketiga pula ialah bahan grafik. Bahan grafik ini contohnya seperti gambar rajah, graf, carta, jadual, peta dan pelan. Jadi berikut merupakan ketiga-tiga jenis bahan bagi bahan pengajaran yang telah saya kemukakan. Baiklah, yang pertama sekali kita akan mengetahui apa itu literasi membaca. Kemampuan murid membaca dan memahami sesuatu bahan sangat berkait dengan kejayaan dan keberkesanan sistem pendidikan kita masa kini. Menurut Abdul Aziz, kefahaman merupakan aspek terpenting dalam sesuatu aktiviti bacaan. Justru, membaca boleh dianggap sebagai aktiviti memahami hasil pemikiran penulis atau menyedut maklumat daripada bahan yang telah ditulis. Membaca merupakan aktiviti lanjutan daripada kemahiran mendengar dan bertutur. Jika kemahiran mendengar melibatkan diri pendengaran dan gandingan interpretasi otak, maka kemahiran bertutur pula melibatkan alat-alat artikulasi manusia. Manakala kemahiran membaca melibatkan diri penglihatan dan alat-alat artikulasi, khususnya sebagai gabungan aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Oleh itu, kemahiran membaca ialah kemahiran yang berasaskan kemahiran mendengar dan bertutur, kerana tanpa penguasaan dalam kedua-dua kemahiran tersebut, maka kemahiran membaca tidak mungkin boleh dikuasai. Membaca adalah satu aktiviti pentafsiran dan menterjemahkan lambang-lambang bercorak kepada bunyi-bunyi yang dimaksudkan. Menurut Charles C. Fry, 1963. Manakala Frank Smith mentakrifkan membaca sebagai satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. Bagi Frank Smith, membaca adalah satu psikolinguistik. Di Malaysia pula, Atan Long mentakrifkan membaca sebagai satu proses yang melibatkan kebolehan mengenal lambang-lambang dan menterjemahkan lambang-lambang itu semula kepada bunyi suara dan memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu. Rumusannya, membaca merupakan satu proses yang kompleks dan merupakan gabungan beberapa proses seperti proses sensori, proses pengamatan, proses linguistik dan proses mental. Terdapat 5 peringkat proses membaca, iaitu yang pertama, mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat. Yang kedua, mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi dan makna. Yang ketiga, menterjemah makna perkataan dan mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada. Yang keempat, mengumpul dan mencantum idea, perkataan dan ayat menjadi suatu idea lengkap. Dan yang terakhir sekali, cuba menghuraikan atau menjelaskan idea yang didapati kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Baiklah, terdapat 5
faktor yang boleh mempengaruhi bacaan kita. Yang pertama, keadaan fizikal. Sebagai contoh, mata dan telinga. Penglihatan yang jelas dan pendengaran yang baik dapat membantu kita dalam menyempurnakan bacaan kita. Selain itu, pertumbuhan fizikal dan kesihatan secara yang sempurna. Yang kedua pula, pengaruh persekitaran. Ada setengah kanak-kanak mempunyai pengalaman asas bacaan di peringkat awal yang diberi oleh ibu bapa masing-masing. Selain itu, faktor persekitaran yang memberikan pelbagai motivasi. Sebagai contoh, mereka dikelilingi oleh ahli keluarga yang suka membaca. Maka kanak-kanak tersebut akan mengikut cara hidup orang sekeliling dia. Seterusnya, kecerdasan dan perkembangan kognitif. Murid-murid dilahirkan dalam keadaan kecerdasan dan perkembangan kognitif yang stabil dan sempurna. Proses perkembangan otak yang normal. Maka itu terdapat juga segelintir kanak-kanak yang mempunyai masalah lembab otak seperti yang memerlukan kelas pemulihan. Kanak-kanak seperti ini mempunyai masalah dalam mengamati sesuatu pembelajaran atau bacaan tersebut. Okay. Seterusnya, pengamatan. Murid mempunyai pengamatan pendengaran dan penglihatan yang baik dan tidak terganggu. Jika pengamatan mereka diganggu seperti persekitaran yang bising, mereka tidak dapat fokus kepada isi yang dibacanya. Antara sekali, penguasaan bahasa. Murid menguasai bahasa kerana bahasa merupakan alat berfikir dan melahirkan kehendak, rasa dan cita rasa. Terdapat 4 jenis bacaan, antaranya bacaan mekanis, bacaan mentalis, bacaan intensif dan bacaan ekstensif. Bagi bacaan mekanis ialah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul, membaca mengikut intonasi, nada dan tekanan yang betul. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Seterusnya, bacaan mentalis. Bacaan mentalis dikenali sebagai bacaan akliyah, iaitu dilaksanakan dalam hati tanpa suara. Setelah murid menguasai bacaan mekanis. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat, idea atau buah fikiran. Seterusnya, bacaan intensif. Bacaan intensif ialah bacaan secara mendalam yang dilaksanakan dengan tujuan memperkembangkan kebolehan meneliti, memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Bacaan ini memfokuskan ciri-ciri tata bahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembangkan pembelajaran bahasa murid-murid, memberikan penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembangkan pembendaharaan kata. Yang terakhir sekali, bacaan ekstensif. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan, menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan murid mencari isi-isi penting. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar bilik darjah. Bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Berikut merupakan antara masalah-masalah yang sering kali berlaku ketika membaca. Yang pertama, keliru dengan huruf. Terdapat beberapa murid yang sering kali keliru dengan beberapa huruf kecil yang hampir sama bentuknya. Sebagai contoh, huruf S, C dan V. 3 huruf ini mempunyai bentuk yang hampir sama. Seterusnya, huruf yang terbalik ataupun bunyi huruf yang seakan-akan sama.
Sebagai contoh, murid sering keliru dengan huruf B dan D kerana bentuknya sama tapi berlainan arah. Seterusnya, masalah pengamatan. Terdapat juga murid yang boleh mengeja tapi tak boleh membunyikannya kerana mereka mempunyai asas dalam bacaan tapi tidak mahir sepenuhnya. Ada juga yang boleh membatang suku kata tapi gagal untuk menyebutnya. Ada juga yang keliru dengan ejaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, Apple mempunyai perkataan ini mempunyai sebutan yang sama tapi berlainan ejaan. Seterusnya, gangguan logat. Ada juga yang menggunakan logat negeri masing-masing dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, mereka menyebut huruf seperti telur. Ada di antara mereka yang menyebutnya telok. Ada sekali suka membatang suku kata dan membaca ayat. Terdapat murid yang tidak boleh membatang suku kata terbuka dan tertutup. Keliru dengan suku kata i taling dan i pepet. Keliru untuk membatang perkataan yang berdiftong dan vokal berganding. Itu merupakan antara masalah-masalah yang sering berlaku di dalam kalangan murid-murid di sekolah. Baiklah, tadi kita telah menelusuri literasi membaca. Seterusnya kita akan beralih kepada literasi menulis. Menulis merupakan kemahiran yang paling tinggi dalam senarai kemahiran berbahasa. Kemahiran ini hanya boleh dikuasai jika seseorang itu telah menguasai kemahiran mendengar, bertutur, membaca. Penguasaan dalam kemahiran menulis tidak hanya melibatkan aspek teknikal dan mekanikal semata-mata, tetapi penulisan turut melibatkan penggabungan aspek psikologi dan kognitif. Hal ini kerana penulisan itu sendiri meliputi proses pemilihan dan pengolahan bahan untuk menghasilkan tulisan yang baik. Sehubungan dengan itu, topik ini akan menjelaskan konsep, jenis perdebat dan teknik dalam kemahiran menulis serta beberapa contoh yang berkaitan. Baiklah, konsep menulis. Menulis ditarifkan sebagai proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat. Ayat yang disusun ada kalanya panjang dan ada kalanya pendek berdasarkan beberapa urutan yang bermakna yang membentuk teks, nota, draft dan bahan mencetak. Takrif lain menyebutkan menulis sebagai suatu kegiatan penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun atur menjadi perkataan-perkataan yang seterusnya membentuk ayat-ayat yang bermakna. Dalam konteks yang lebih luas, penulisan bermaksud penghasilan wacana yang bermakna dan bermaklumat. Oleh itu, menulis secara mekanis iaitu kemahiran membentuk dan menyusun simbol-simbol tulisan tidak selesai pada peringkat itu saja. Sebaliknya, kemahiran ini akan diteruskan dengan aktiviti mengarang dan yang memerlukan penggabungan aspek psikologi dan kognitif. Menurut Kamaruddin Hussein, mentakrifkan penulisan sebagai pelahiran perasaan, fikiran dan idea dalam bentuk grafik. Bentuk-bentuk grafik itu disusun dan idea dalam bentuk grafik hingga melambangkan bunyi bahasa yang dapat dibaca dan difahami maksudnya. Rumusannya, kemahiran menulis merupakan satu kemahiran yang paling tinggi dan penting berbanding kemahiran bahasa yang lain. Untuk dikuasai oleh murid-murid bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi juga untuk beberapa mata pelajaran yang lain. Ada 8 fungsi menulis kepada murid-murid dan guru. Antaranya, memotivasikan atau merangsang idea dan perasaan untuk diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menjadikan diri mahir dalam penguasaan tata bahasa dan pembendaharaan kata.
Yang ketiga, murid-murid berpeluang menerokai pelbagai bidang bahasa. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan melahirkan idea dalam bentuk penulisan. Seterusnya, menggunakan seluruh anggota mekanis iaitu mata, tangan, akal dan lain-lain untuk merangsang pembelajaran. Selanjutnya, melatih murid mengeluarkan pendapat dan idea dalam bentuk tulisan. Seterusnya, melatih murid menyusun huruf supaya menjadi suku kata, perkataan dan ayat. Yang terakhir sekali, untuk kepuasan diri kerana boleh mengemukakan idea secara bertulis untuk bacaan generasi akan datang. Tujuan menulis. Ada dua tujuan menulis iaitu serta-merta dan lanjutan. Walau bagaimanapun, tujuan seseorang itu menulis harus dilihat daripada aspek kenapa seseorang itu perlu menulis. Tujuan serta-merta. Mendirikan asas menulis yang kukuh supaya murid-murid boleh menulis dengan baik, cekap dan pantas. Membolehkan murid-murid mengeja perkataan dengan pantas dan menyusun ayat dengan betul supaya pembaca mudah memahaminya. Murid-murid boleh mengulangi pelajaran dengan membaca pelbagai tulisan lain serta membaca buku-buku luar untuk menambah isi bacaannya. Membolehkan murid-murid melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Seterusnya, menyuburkan minat supaya mereka suka menulis atau mengarang. Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Dan sekali menyediakan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. Bagi tujuan lanjutan pula, ia dapat meluaskan pengetahuan, pengalaman sedia ada dan matlamat menerusi penulisan. Ia memberikan kepuasan jiwa, pemikiran, pengalaman dan perasaan melalui penulisan. Terakhir sekali, menyediakan murid-murid dengan pengetahuan supaya mereka dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, terutamanya untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat umum. Itu saja. Terdapat dua jenis kemahiran menulis, iaitu kemahiran menulis secara mekanis dan kemahiran menulis untuk pelahiran. Kemahiran menulis mekanis merupakan kemahiran yang dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Antara aktiviti jenis ini termasuklah membuat corak, menekap dan membentuk huruf yang mudah di atas kertas bergaris. Seterusnya, menulis untuk pelahiran. Menulis untuk pelahiran merupakan kemahiran menulis yang bertujuan melahirkan sesuatu untuk ditulis. Biasanya dikuasai setelah kanak-kanak memperoleh kemahiran menulis secara mekanis, iaitu membentuk huruf dan mengeja. Kemahiran ini banyak melibatkan mental dan terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu penyataan fizik, fikiran atau pendapat, penyataan perasaan, penyataan kehendak dan terakhir mengeluarkan pendapat yang asli. Terdapat 4 juga kesalahan bahasa yang boleh berlaku dalam penulisan, iaitu ejaan, tanda baca, perkataan dan item leksikal dan ayat. Dalam konteks isu murid-murid yang bermasalah dalam aspek membaca dan menulis, terdapat 5 isu yang telah saya kemukakan di sini. Isu yang pertama ialah isu kekurangan keupayaan murid di negara ini untuk menguasai bahasa Melayu. Isu yang kedua pula ialah sikap negatif murid yang kurang berminat terhadap pembelajaran. Dan seterusnya, isu yang ketiga pula ialah isu kecerdasan intelek yang lemah. Bagi isu yang keempat pula ialah isu tidak mempunyai keyakinan menulis dan isu yang terakhir iaitu yang kelima ialah isu penggunaan bahasa dialek. Bagi isu dalam kalangan murid yang pertama iaitu isu kekurangan keupayaan murid di negara ini untuk menguasai bahasa Melayu. Walaupun penggunaan bahasa Melayu sudah begitu meluas di dalam dan di luar sekolah, namun tanda-tanda menunjukkan bahawa sebahagian pelajar masih lagi dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka, khususnya bagi murid Cina dan murid India. Ini disebabkan pengaruh tersebut wujud daripada ciri-ciri masyarakat majmuk yang menggunakan pelbagai bahasa ibunda. Setiap murid sebenarnya telah pun memiliki bahasa ibunda masing-masing.
Apabila mereka terdedah kepada satu bahasa yang berbeza daripada aspek linguistiknya, maka berlakulah gangguan bahasa ibunda ke atas proses penguasaan bahasa Melayu. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa bahasa ibunda mempengaruhi kesalahan yang dilakukan oleh murid dalam membaca dan menulis. Hasil daripada perbincangan mengenai pengaruh bahasa ibunda ini, pembetulan kesalahan yang berlaku mestilah dilaksanakan secara berperingkat oleh guru. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun pelajar-pelajar telah diajar menggunakan bahasa Melayu sejak mereka di sekolah rendah, tetapi pengaruh bahasa ibunda masih terdapat dalam pembelajaran di sekolah menengah sehingga kini. Hal ini jelaslah akan menjejaskan kemahiran menulis dan kemahiran membaca mereka. Oleh itu, bagi mengurangkan masalah ini, pelajar-pelajar mengutamakan sumber bahan bacaan daripada bahasa Melayu agar meningkatkan penguasaan mereka dalam menulis dan membaca dalam bahasa Melayu. Bagi isu yang kedua iaitu sikap negatif murid yang kurang berminat terhadap pembelajaran ialah sikap yang negatif dalam usaha untuk menguasai bahasa Melayu, terutamanya murid yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua mereka, sama ada dalam komunikasi atau dalam penulisan. Keadaan ini boleh menyebabkan mereka tidak menguasai bahasa Melayu dengan baik. Sebagai contoh, murid yang belajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam keadaan terpaksa. Hal ini demikian kerana mereka terpaksa belajar kerana bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang diwajibkan untuk lulus bagi membolehkan mereka mendapatkan sijil peperiksaan awam. Murid bahasa kedua ini kurang berminat untuk mempelajari bahasa Melayu dan mereka berasa terpaksa belajar bahasa Melayu tersebut, dan terdapat juga murid yang menghadiri kelas tambahan di luar bagi memantapkan bahasa Melayu. Namun begitu, sebenarnya mereka masih tidak yakin untuk menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Dalam konteks ini, walaupun dalam kalangan mereka ada yang menghadiri kelas tambahan, keyakinan untuk menggunakan bahasa ini juga sebenarnya sangat penting dan sangat mempengaruhi kesalahan yang dilakukan oleh mereka sama ada dalam membaca atau menulis. Isu murid yang ketiga pula ialah isu kecergasan intelek yang lemah. Dalam konteks isu ini, murid yang mempunyai tahap kecergasan intelek yang rendah dan lemah akan menyebabkan mereka tidak boleh dan tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis. Mereka tidak akan dapat menggunakan kemahiran ini dengan sempurna. Contohnya, mereka tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat menulis bahasa Melayu dengan betul dan tepat. Murid ini akan dikatakan sebagai mempunyai daya ingatan yang lemah. Hal ini akan menyebabkan murid tersebut tidak mampu untuk menghafal nama-nama abjad dan bunyi-bunyinya. Seterusnya, isu yang keempat pula ialah isu murid tidak mempunyai keyakinan menulis. Dalam hal ini, murid yang tidak menguasai kemahiran menulis akan menghadapi masalah untuk memberikan ideanya dalam bentuk tulisan. Murid yang tidak menguasai kemahiran menulis juga merupakan murid yang tidak tahu membaca. Hal ini kerana jika murid tidak tahu untuk membaca, bagaimana untuk murid tersebut menulis? Sudah tentu murid ini mempunyai masalah untuk mengenal huruf. Tidak mempunyai keyakinan dalam menulis juga atau perasaan tidak yakin akan kemampuan mereka akan timbul. Lalu sikap negatif ini menjadi satu kelaziman yang menghalang perkembangan murid untuk memahirkan diri mereka dalam menulis dengan baik. Akhir sekali ialah isu yang kelima iaitu isu terakhir. Isu yang kelima ini ialah isu penggunaan bahasa dialek. Disebabkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat, murid akan mengalami masalah dari segi sebutan dan tata bahasa semasa bertutur. Hal ini kerana terdapat perbezaan yang ketara antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Sekarang, kita lihat pula penilaian dan keistimewaan untuk bahan simulasi kami. Berdasarkan bahan-bahan simulasi yang telah kami pilih dan kami hasilkan, semuanya adalah berasaskan konsep alat bantu mengajar autentik.
Apabila diteliti semula, setiap bahan simulasi ini mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri. Terdapat 3 contoh simulasi dan bahan yang telah kami hasilkan. 2 daripadanya terdiri daripada bahan bercetak dan 1 daripadanya bahan audio. Penilaian ini boleh digunakan berdasarkan taksonomi Bloom yang mula diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Taksonomi Bloom mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh murid kepada 3 domain iaitu kognitif, afektif dan motor psikomotor. Sekarang saya akan jelaskan pula tentang bahan autentik. Bahan autentik ini merupakan bahan yang boleh dijumpai oleh murid-murid dalam kehidupan seharian mereka, seperti bahan bercetak, bahan audio dan video. Contohnya, menu, rancangan radio, dan iklan seperti di dalam media elektronik. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur ini penting kerana bahan-bahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Selain itu, bantuan melalui bahan ini juga dapat merapatkan jurang perbezaan antara bilik darjah dan dunia luar yang sebenar. Dalam masa yang sama, ia juga dapat memudahkan penguasaan kemahiran mendengar. Terdapat 2 kategori bahan autentik yang utama, iaitu bahan bercetak dan bahan audio. Bahan tersebut senang diperoleh dan penutur boleh mendapatkannya dalam susunan yang senang kepada yang agak susah. Contoh bahan bercetak ialah seperti kupon, tiket, kad hari jadi, papan tanda, jalan raya, majalah dan surat khabar. Untuk bahan audio pula, antara contoh-contoh yang ada ialah seperti drama, wayang, video, DVD, laporan cuaca, berita, pengumuman, wawancara, forum, bacaan sajak, syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio ataupun televisyen. Selamat pagi, cikgu. Baiklah, jadi kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita. Hari ini cikgu nak ajar suku kata. Hari ini kita akan mengeja suku kata. Salah. Suku kata. Tahu tak apa tu suku kata? Tak tahu. Okey, kejap lagi cikgu tunjuk suku kata tu apa. Cikgu ada sediakan bahan untuk pengajaran hari ini. Cantik tak? Cantiknya macam saya. Cantik? Ya. Okey. Dekat sini ada gambar dan ni ada suku kata. Padankan suku kata yang ni dengan dekat sini berdasarkan gambar. Faham? Ya. Baiklah, sekarang cikgu nak kamu teka yang ni gambar apa? Tu tangkap ikan. Tangkap ikan, apa nama benda ni? Aisyah, apa nama ni? Bubu, betul. Macam mana eja bubu? Biubu. Jadi yang ni perkataan ni, suku kata ni cikgu nak padankan dengan yang mana? Dengan yang warna merah, warna pink. Warna pink. Yang mana? Ni? Tiga. Ni? Ya. Okey, jadi cikgu akan padankan macam ni. Tarik yang ni, turun kat sini. Eja? Biubu. Bubu. Baiklah, yang atas ni pula gambar apa? Buku. Buku. Macam mana eja buku? Biubu. Buku. Jadi sekarang cikgu nak kena buat apa? Tolak naik atas. Yang mana cikgu nak kena tolak? Atas sekali. Yang ni bawa pergi atas sekali. Bukan warna apa? Warna biru. Warna biru, betul. Sekejap Okay, buku. Cuba eja. Biubu. Buku, betul. Jadi, semua tahu ni gambar apa? Tahu? Yang bawah ni pula? Itu ni. Planet. Apa nama planet ni? Bumi. Planet, mari. Alah, Bumi. bumi.
macam ni. Jadi, betul. Jadi lepas cikgu ajar ni, cikgu nampak Haziq macam masih kurang faham lagi. Jadi seterusnya nanti, kelas seterusnya cikgu akan terangkan lagi macam mana untuk mengeja suku kata. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, bagus. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada ramai. Selamat pagi cikgu. Semangat tadi? Semangat cikgu. Okey, duduk dulu. Hari ni kita nak buat apa cikgu? Cuba tengok hari ni kita nak buat apa. Nyanyi. Salah. Lakon. Tak. Baca. Salah. Ya. Dengar. Baca apa? Sabar. Kita nak mengeja dan juga mengeja. Mengeja. Okey, kejap ya. Murid-murid. Kita nak eja apa cikgu? Cikgu ada cerita ni. Apa itu? Surprise. Keren. Apa itu cikgu? Cikgu, okey, yang ni cikgu ada buat. Sejam. Kamu sejam? Comel kan? Ya, anak-anak. Nak okey. Jadi, cikgu nak kamu semua tengok teliti gambar-gambar ni, tapi jangan jauh dulu. Cikgu akan pusing dan bila cikgu tunjuk tengok anak panah tu, kamu kena bagi tahu. Itu benda apa? Faham? Faham Okey, cikgu. sekarang sama saya semua dah sedia? Ah. Baiklah. Okey. Sekarang anak panah ni menunjuk ke gambar mana? Buah cikgu. Okey. Kalau macam tu dia buat apa? Buah apple. Buat apple. Sekarang cikgu nak kamu eja buat apple tu, kemudian tulis dalam kertas. Okey, apple eh. Ya. Jadi apple. Eja dahulu. Tidak siap? Dah cikgu. Kalau suruh eja macam mana eja apple? EPAL cikgu. Kalau sebenarnya. Okey, Haziq macam mana? Macam dia APPLE. Salah Haziq. Yang itu dalam bahasa Inggeris. Ejaan yang sebenar ialah E-P-A-L. Apple. Saya belajar dengan cikgu Susiati. Apa-apa Itu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okey, sekarang kita sambung dengan yang kedua. Jadi, mesti ke mana? Okey. Sekarang anak panah ni menuju ke mana? Ucap Kalah tu sikat. Pandai kalah. Okey, Haziq. Sekarang cikgu nak kamu eja dulu sikat. Macam mana kita nak eja? Okay, cuba sekarang kamu tulis dalam kertas. Ya, saya tengok. SICAAT kan. Sikat. Pandai. Betul Haziq. Ejaan sikat. SICAAT kan. Okey. Seterusnya, anak panah menunjuk ke Air. air. Pandai. Okey, dalam situasi ni kita ada dua benda yang boleh ditulis. Sekarang cikgu nak kamu tulis apa dua benda yang cikgu nak tu. Apa kamu tengok gambar ni, apa yang ada? Air. Lagi? Air saja. Dalam apa yang Air yang berwarna biru. bukan. Habis tu cikgu apa? Air sirap. Macam ni. Air sirap dia. Bukan murid. Baiklah. Dalam gambar ni kita ada dua situasi yang boleh kamu terangkan. Di mana kita ada air dan juga gelas. Oh, gelas. Gambar ni ada tiga air. Ini gelas, air di dalam gelas. Okey, sekarang kamu cikgu nak kamu tulis perkataan air dan juga perkataan gelas. Dah cikgu. Okey, macam mana eja gelas? Kalau GELAS las. Gelas. pandai, cikgu Haziq, air. Air. AYER. Ya Allah. Bukanlah. Bukan Haziq. Ya, betul kan? Cikgu, macam mana eja air yang betul? Ejaan air yang betul ialah A-I-R. Yang disebut sebagai air. Air macam A-R. ni kan? Banyak. AYER. Salah tu. Sekarang kamu Air dengar air. Air. Air hitam ada, air keruh ada. itu nama tempat. Sekarang kita bercakap tentang air di sini. Bukan nama tempat. Faham cikgu. Yang terakhir. Saya tahu kamu dah tak sabar dah nak tengok yang terakhir ni. Okey. Sekarang dekat mana? Kita apa? Rumah. Cantiknya cikgu buat. Sudah pasti. So, warna purple. Sebab purple Buat warna cikgu pakai baju purple juga. Pada colour. Tengok colour tu. Sangat
Dah cikgu. Okey, baik. Macam mana eja rumah? Cikgu nak kamu eja serentak. 2, 3. Hari guru NTH Mak Rumah. Pandai. Jadi, cikgu nampak kamu dah ada banyak peningkatan. Walaupun kata-kata yang kamu jarang dengar, yang kamu tak tahu nak eja, tapi kamu boleh eja dengan betul. Jadi, cikgu rasa ini sahaja pengajaran kita untuk hari ini. Macam bangga ya. Ya. Nanti kita akan berkarangan pula ya. Boleh, cikgu. Boleh? Boleh. Baik. Terima kasih yang boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okey, bangun. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Salam. Salam. Duduk. Terima kasih cikgu. Depan. Puasa tak puasa? Masih. Puasa cikgu. Tengok kata tak puasa. Ih, Okey. Semalam Cikgu Kalam dengan Cikgu Aisyah dah ajar. Ya. Betul, Saya cikgu. ikut saya. Saya seminggu tak ada. Saya pergi umrah. Okey. Cikgu Kalam, Cikgu Aisyah jawab. Mengeja. meja menulis. Meja boleh. Membaca. Baca boleh? Ada cikgu. Okey. Hari ini kita gabung mengeja dan menulis sekali terus. Okey. Boleh cikgu. Cikgu akan mainkan audio. Cikgu dah sediakan audio untuk pelajar-pelajar yang dikasih sekalian. Okey, dengar arah eh. Okey, dengar. Dengar arahan dengan teliti. Murid-murid diminta mendengar perkataan berikut. Kemudian senaraikan perkataan-perkataan tersebut pada papan putih mengikut huruf pertama. Baju. Baju. Dinding. Dinding. Dadu. Dadu. Bintang. Bintang. Okey, dah. Dengar. Ada berapa perkataan? 4. Empat. Ya, nombor. Ya cikgu. Pasti. Lock. Pasti. Kunci. Kunci. Okey. Betul? Betul. Okey. Berikan perkataan yang kamu dengar kalau perkataan yang mulai dengan huruf B. Baju cikgu. Betul? Betul. Ada. Ada. Dengar apa? Saya dengar kamu. Oh, okey. Kamu lah. Kamu macam tak dengar ni. Dia B apa? Dia tahu kamu tak dengar kan? Kamu tak baca. Dengar. Betul. Tak payah lah ni, tak payah. Okey. Ini baru duduk. Okay, ada lagi 2 perkataan. Kalau boleh, 2 sekali 6 habiskan. Mana cikgu? Nak buat tak? Ah. Aku tak paksa untuk Oh. Tahu? Cikgu, lagi satu apa cikgu? Lagi satu tahu ke? Tak dengar apa ke? Satu. Dadu. Aduh, saya lupa lah cikgu. Ya, dia tahu. Kamu tak tahu. Silap orang macam ni. Saya lupa. Bagus. So, ini perkataan yang tadi kamu dengar. Daripada audio yang cikgu mainkan tadi. So, itu sajalah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay, terima kasih. Kita lihat untuk penilaian berdasarkan elemen pertama. Jadi elemen pertama adalah aras pengetahuan iaitu aras taksonomi yang paling rendah. Aras ini akan menguji sejauh manakah keupayaan pelajar untuk mengingat kembali fakta atau pengetahuan yang telah dipelajari.
Ciri-ciri khusus soalan aras pengetahuan ini ialah pelajar perlu menggunakan proses mental untuk mengingat semula apa yang telah dipelajari seperti istilah, fakta, prinsip dan prosedur bergantung kepada apa yang telah diajar oleh guru di dalam kelas. Untuk elemen yang kedua pula, ia ialah aras kefahaman. Aras ini memerlukan keupayaan pelajar untuk memberi huraian atau makna sesuatu perkara. Ciri-ciri soalan bagi aras kefahaman adalah seperti membuat interpretasi mudah dan menunjukkan bukti kefahaman dan dapat menggunakan ayat serta maklumat untuk diubah kepada bentuk yang baru. Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras kefahaman ini ialah seperti jelaskan, huraikan, terangkan, mengapakah, bercakap, bezakan, nyatakan dan kelaskan. Elemen yang ketiga adalah aras aplikasi. Aras ini akan menguji keupayaan pelajar yang menggunakan konsep, teori, prinsip, hukum dan prosedur. Aras ini memerlukan pelajar yang benar-benar memahami segala konsep, teori serta hukum untuk menyelesaikan segala masalah. Soalan aras aplikasi biasanya memerlukan penggunaan proses aplikasi mental. Soalan aras ini biasanya melibatkan 3 frasa. Dan setiap perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini adalah seperti selesaikan, tunjukkan dan susunkan. Elemen yang keempat adalah aras analisis. Aras ini menghendaki pelajar untuk memecahkan semula sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur yang lain. Ciri-ciri soalan aras analisis ini ialah untuk soalan tersebut menggunakan proses mental analisis dan memerlukan pemahaman perhubungan khasnya dengan memecahkan kepada komponen dan melihat keterkaitan antara komponen-komponen tersebut. Elemen yang kelima adalah aras sintesis. Aras ini memerlukan keupayaan pelajar untuk menggabungkan sesuatu struktur yang lebih jelas. Kategori soalan bagi aras sintesis ini adalah untuk menghasilkan satu komunikasi yang unik, iaitu pembinaan sesuatu komunikasi di mana pelajar cuba menyampaikan suatu idea, perasaan atau pengalaman kepada orang lain. Elemen yang terakhir iaitu yang keenam adalah aras penilaian. Aras ini akan menguji keupayaan murid untuk menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui. Pelajar perlu membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu idea hasil kerja penyelesaian bahan, sesuatu idea atau sebagainya. Ciri-ciri khusus aras penilaian ini adalah murid perlu membuat pertimbangan nilai ke atas sesuatu bahan, idea dan kaedah untuk sesuatu tujuan. Serta mereka juga perlu membuat penelitian dan pertimbangkan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah akan memenuhi sesuatu kriteria tersebut. Sekarang mari kita lihat keistimewaan untuk setiap bahan simulasi kami. Jadi bahan simulasi yang pertama, ia memerlukan keupayaan murid untuk mengenal pasti objek di dalam gambar, kemudian memberitahu guru apakah nama-nama bagi objek tersebut melalui ejaan. Keistimewaan bahan ini ialah ia memiliki tarikan yang mampu menarik perhatian murid. Hal ini kerana bahan tersebut dicetak dengan berwarna-warni dan mempunyai gambar yang jelas untuk murid lihat dan mengenal pastinya. Seterusnya, murid dapat juga mempelajari suku kata dengan lebih baik dan mampu mengeja perkataan-perkataan tersebut. Seperti dalam gambar yang telah saya lampirkan di sebelah kanan suku kata V tambah U, pada jala berwarna jingga yang boleh digerakkan dapat membentuk 4 jenis objek yang berlainan. Melalui contoh bahan ini, murid dapat mengetahui bahawa suku kata tersebut boleh dieja dengan suku kata lain sebagai contoh K tambah U yang membentuk perkataan buku apabila digabungkan. Proses ini berulang sehingga murid dapat memahami penggunaan dan juga perbezaan bagi setiap perkataan. Untuk bahan simulasi kami yang kedua, ia memerlukan keupayaan murid untuk mengenal pasti objek di dalam gambar tanpa bantuan suku kata atau perkataan. Bahan ini juga mempunyai satu tarikan yang mampu menarik perhatian murid, di mana setiap gambar pada bahan itu berwarna-warni dan mempunyai gambar yang jelas untuk murid lihat dan mengenal pastinya.
Pada bahagian tengah bahan itu, terdapat satu anak panah. Guru perlu memusingkan anak panah itu kepada gambar yang dikehendaki untuk menguji kepekaan murid, kemudian meminta murid menyatakan nama bagi objek tersebut. Melalui bahan simulasi ini, murid dapat berfikir dengan lebih jauh berdasarkan pengetahuan mereka terhadap keadaan sekeliling mereka. Untuk memastikan murid benar-benar jelas dengan perkataan tersebut, guru boleh mengarahkan mereka untuk senaraikan nama objek tersebut dengan menulisnya di atas kertas. Pada masa yang sama, guru boleh memeriksa ejaan bagi setiap perkataan sama ada betul ataupun salah. Dengan bahan bantuan mengajar ini, murid dapat dilatih secara lebih menyeluruh. Untuk bahan simulasi yang terakhir iaitu yang ketiga, bahan ini adalah berbentuk audio yang memerlukan keupayaan murid untuk mengenal pasti perkataan berdasarkan proses mendengar. Arahan yang diberikan tidaklah terlalu laju dan sesuai dengan tahap kebolehan murid untuk mendengar dan memahaminya. Melihat kepada kedua-dua bahan sebelum ini, ia adalah dalam bentuk bercetak dan murid harus meneliti gambar atau konteks di dalam bahan tersebut. Walau bagaimanapun, untuk bahan ketiga ini yang berbentuk audio, ia merupakan satu proses pembelajaran yang dapat menguji pendengaran murid serta menguji kefahaman mereka dalam bahasa. Kesimpulannya ialah guru harus menjadi kreatif untuk menarik perhatian dan minat murid dalam sesi pembelajaran di dalam kelas. Hal ini kerana dengan alat atau bahan bantuan mengajar yang menarik, murid dapat belajar dengan lebih seronok dan tidak akan berasa bosan. Jadi, interaksi antara guru dan murid juga akan bertambah baik. Masalah murid tidak menguasai kemahiran membaca dan kemahiran menulis masih berlaku sehingga sekarang. Ini kerana sukar untuk ditangani sepenuhnya disebabkan beberapa faktor yang telah dikenal pasti. Ekoran itu, pelbagai isu dan cabaran juga telah dikenal pasti berkaitan penguasaan literasi bahasa. Semua pihak memainkan peranan penting dalam memastikan murid-murid dapat menguasai literasi bahasa dengan tepat. Kemahiran literasi amat penting kerana kemahiran ini digunakan untuk berkomunikasi dan mempengaruhi tahap kecemerlangan murid-murid dalam pembelajaran.